Demi tugas dan amanah, mereka tetap cekal, meredah belantara dengan laluan tak berturap malah berlumpur, berlopak, kotor tak terkata hingga badan hapak tatkala sampai ke destinasi. Redah malam sudah menjadi kebiasaan andai laluan yang dimasuki menadah hujan, dek cuaca, rahmat Tuhan. Malang tak berbau, bukan ini yang mereka mahu. Tapi jika sudah suratan, andai cekap dan berhati-hati macam mana sekalipun, kemalangan boleh terjadi. Antara cabaran yang kita hadapi dalam menjalankan tugas dakwah ini, perjalanan lah. Sekarang ni kira jalan yang terus lah. Daripada Kuala Beti sampai ke Pos Bala lebih kurang 65 kilo. Paksalah naik motor lah sekali lah. Itulah jalan teruk. Jika tiada kenderaan pacuan 4 roda milik jabatan untuk masuk ke pedalaman, motosikal kepunyaan peribadi perlu digunakan bagi melunaskan tugas dan tanggungjawab sebagai penggerak. Jalan yang begitu mencabar, jalan berbukit, mengharungi sungai. Kadang-kala tugas mereka berhadapan bahaya. Bukan bahaya ketika berdakwah, tetapi bahaya semasa dalam perjalanan yang mengambil masa antara 6 hingga 7 jam bagi jarak perjalanan hanya sejauh 60 ke 70 kilometer laluan sehala. Contoh seperti semalam, perjalanan hanya 60 km tapi 7 jam. Apa yang kita dapat lalui semalam, ada kereta 4x4 terbalik. Masya Allah. Kalau Pajero tadi mungkin insya-Allah. Kalau gitu boleh ya. Tidak menjangka satu lagi kumpulan dari tim RTM telah mengalami kemalangan. Kemudian kebetulan kami punya kenderaan mempunyai peralatan yang lengkap seperti winch dan tali yang cukup. Redah malam perlu berhati-hati, mata pemandu sentiasa awas, co-pilot juga perlu memberi tunjuk arah dan panduan kepada pemandu supaya pergerakan kenderaan lancar dan selamat. Jalan tak nampak terpaksa di perjalanan itu berhenti. Yang sepatutnya 7 jam mungkin akan berlarutan sehingga 10 hingga 15 jam. Pengalaman ini dikongsi ketika kru Pesada Jenal bersama-sama penggerak membuat liputan tugasan mereka di Pos Bala baru-baru ini. Bagaimanapun, kemalangan itu melibatkan kenderaan pacuan 4 roda milik Jabatan Penyiaran Malaysia RTM yang digunakan oleh tim Asyik FM untuk membuat rakaman sewang di Pos Bala. Okey, tengah okey. Yang itu geng. Bagi tengah sikit. So, sampai di tempat kejadian, beberapa orang dari pasukan kami membantu. Ada juga yang melibatkan anggota JAKIM yang sebelum ni diorang pernah berkursus dengan 4x4 Malaysia. Mujur bersama-sama kami ada NGO Persatuan Pacuan 4 Roda Malaysia yang diketuai oleh Encik Rodi Sofian serta Encik Hishamuddin Ahmad yang memang mahir dengan pengendalian 4x4. Alhamdulillah, kerjasama daripada semua. Pukul 10.23 kereta yang terbalik tadi dapat dinaikkan semula dan enjin berfungsi dengan baik. InsyaAllah kita boleh teruskan perjalanan ke Pos Balang. Terima kasih semua. Alhamdulillah tiada sebarang kerosakan yang teruk lah pada kenderaan. Walaupun pada mulanya kita tengok kenderaan tu memang begitu teruk. Waktu malam memang kita tak nampak apa-apa. Tim kami dan 4x4 Malaysia bersyukur dapat membantu pasukan Asyik FM dan mereka boleh meneruskan perjalanan ke Pos Bala menggunakan kenderaan yang terbalik tadi. Pernah banyak kali rosak, batu banyak kali jatuh, hampir nak jatuh dalam curung lah. Banyak kali sebab jalan licin lah. Hujan pelubak masa tu. Lain pula kisah penggerak yang menggunakan motosikal untuk ke Pos Bala. Meniti di atas jambatan balak
Ya Allah, itulah antara usaha kita nak masuk ke perkampungan orang asli. Kalau hujan, Masya Allah, lagi teruk. Kisah petugas-petugas dari Majlis Agama Islam Kelantan dan JAKIM masuk ke pos bala ini jarang diketahui kerana di media sosial kepayahan dan kesusahan itu dipaparkan membabitkan guru-guru sahaja. Hakikatnya, setiap individu yang ke pos bala akan menikmati laluan di tengah-tengah permata titiwangsa ini. Itulah yang kami hadapi sebelum ni. Ada juga yang 4x4 kami naik tercabut tayar dan sebagainya. Tu belum lagi ada binatang-binatang buas. Rimau mana Ustaz? Penggerak JAKIM dengan Majlis Agama Islam Kelantan serta kami penyiaran JAKIM masih lagi berusaha untuk sampai ke pos bala. Banyak cabaran dan dugaan dia, apapun kita redah sampai berjaya. Dengan pengalaman ahli Persatuan Pacuan 4 Roda Malaysia, Rodi dan Syam Kusidang, perjalanan kami malam itu lancar walaupun berdepan beberapa masalah. Perjalanan yang berseluk. Yang maklumlah tanah liat bila hujan seluk dekat betis ni kita masuk. Kepayahan dan kesusahan penggerak untuk ke pos bala bukan perkara baru. Mereka sudah menganggap ini salah satu dugaan dalam keseronokan untuk melaksanakan tugasan. Bala, jangan buat mereka cala. Bukan setakat melintas sungai, tetapi lopak-lopak dengan air bertakung menjadi cabaran utama untuk ke pos bala. Inilah antara cabaran yang terpaksa kita lalui dalam usaha kita nak memperkembangkan dakwah, terutamanya di kalangan masyarakat orang asli.
Sesukar manapun perjalanan ke pos bala, penggerak JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri Kelantan akan terus melunaskan tanggungjawab mereka. Pada masa sama, agensi kerajaan yang terlibat dengan kerja dakwah di kawasan pedalaman seperti pos bala ini perlu berkolaborasi dengan pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Setiap pasukan sebelum masuk ke dalam hutan tu kena pastikanlah lengkap dengan radio, dengan peralatan, winch dan juga beberapa tali strap yang perlu digunakan. Setiap kaki tangan penggerak mahu tidak mahu perlu memiliki serba sedikit pengetahuan terhadap penggunaan kenderaan pacuan 4 roda. Busi tayar je. Kerjasama antara NGO dengan agensi agama bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan tetapi boleh menjalin kerjasama dalam pelbagai kemahiran yang dimiliki dua pihak. Contohnya seperti peralatan komunikasi. Peralatan komunikasi serta kenderaan yang sesuai untuk ke kawasan pedalaman juga perlu disediakan jabatan serta agensi yang terlibat. Raja terima 9 Mosquito Echo Zulu Mobile 9 Mitre Sierra Ileswe also mobiling hari ini. Terima kasih je atas respon. So biasanya kita bermula conversation ni pentingnya alat komunikasinya dalam keadaan aman kita boleh bercakap atau berkonversasi ataupun dalam bahasa radio dia panggil boleh berkekso dalam keadaan aman boleh berbincang lah dengan mengelakkan perkara-perkara yang membicarakan tentang politik, tentang perkauman, tentang istana itu dilarang. Pemanduan Fawil ni ada sweeper, ada leader kan. Askar tu jadi benda tu leader ambil peranan penting meletakkan siapa yang patutnya di belakang dan di depan. Sekiranya ada pemandu yang baru, biasanya kita akan meletakkan dia di tengah-tengah ataupun ada satu kereta yang ada pengalaman mengikuti beliau untuk melihat keadaan. Yang RTM yang rosak tunggu repair. Belakang ada tak? Lagi ganjet, saya tinggal bawah, turun ganjet simpan. Perjalanan hutan ni kita berdepan dengan kesukaran. Ada yang masuk lubang, ada yang orang kata terbenak terbalik ke apa macam-macam lah keadaan tu. Saya harapkan ketua kumpulan tu sendiri ambil inisiatif awal sebelum melakukan sebarang gerakan. Kemahiran mengendalikan kenderaan pacuan 4 roda juga perlu dimiliki oleh setiap penggerak supaya jentera yang disediakan jabatan masing-masing dapat digunakan secara optimum. Perjalanan ke pos bala ini bukanlah sesuatu pengembaraan yang mudah. Bagi mereka yang memang bertugas di pos bala, mahu tak mahu akan terpaksa melalui jalan yang sebenarnya bukan jalan raya. Selain itu, kemahiran mengendalikan alat komunikasi radio amatur juga perlu ada di kalangan setiap penggerak. Ini untuk memudahkan perhubungan dibuat sekiranya berlaku kecemasan ketika dalam perjalanan. Okey, itu adalah sebahagian kaedah komunikasi ataupun kaedah QSO yang kita buat atau yang kita selalu praktikkan dalam para pengamal radio amatur lah. Biasanya pemegang radio amatur di Malaysia ni dia akan mempunyai cosine 9 Whiskey 2 untuk kelas B dan juga 9 Mike 2 untuk kelas A. So kebanyakan radio amatur digunakan untuk membantu
dalam kaedah komunikasi, tambah-tambah juga komunikasi kecemasan, sehingga ada wujud dia dipanggil BANCON untuk kita membantu agensi, iaitu bantuan kecemasan, iaitu mana Close Radio Alamatu adalah menyediakan rangkaian komunikasi kepada pihak berkuasa apabila berlakunya sesuatu bencana. Dia betul, tapi dia bisa ada problem tu. Dia bisa ada test kena jam tu. Dia tu kena jam jadi pintu. So tak apalah, kita cari tempat yang sebenarnya agak selesa sikit baru kita repair. Belting alternator semua betul. Strategi untuk berkonvoi ke kawasan pendalaman menggunakan kenderaan pacuan 4 roda juga perlu ada supaya apa-apa masalah yang dihadapi akan dapat ditangani secara bersama. Okey, yang 4 liter semua grand. Okey, alhamdulillah terbaik saya punya pemain. Ini orang kata nasib lah, nasib. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sentiasa bekerjasama dengan Jabatan Agama Islam Negeri dan Majlis Agama Islam Negeri serta pertubuhan bukan kerajaan dalam usaha dakwah seluruh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita ambil laluan main road menghala ke bandar Gua Musang, and then kita akan buat persegaran serta set up kenderaan dan bergabung dengan rakan-rakan Jelopi yang menunggu di Gua Musang. Kabarnya 6 buah Jelopi akan bergabung lagi. Pada kebiasaannya, bandar Gua Musang akan menjadi meeting point bagi bahagian dakwah Bilhal dan Majlis Agama Islam Negeri Kelantan bertemu sebelum masuk ke pos bala. Lokasi pilihan pertemuan adalah di perkarangan Masjid Tengku Muhammad Faiz Petra, Gua Musang. Masjid ini terletak di daerah Galas dan siap dibina pada Mac 1991. Keluasan tapak masjid ini 4.85 hektar.
Pada 4 April 1999, masjid ini dengan rasminya dijadikan Masjid Jumaat bagi Mukim Bandar Baru Gua Musang sekaligus sebagai Masjid Jajahan. Setelah diselidiki dan diselami, rupa-rupanya jawatan mereka bukanlah dengan grade yang tinggi. Malah, mereka hanya kaki tangan kontrak. Bagaimanapun, atas dasar kesedaran dan dasar tanggungjawab, mereka menyahut cabaran ini. Cabaran di Bala, Gua Musang, Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana yang dijanjikan pada hari ini, kita akan laksanakan satu tugas iaitu ziarah dakwah daripada Masjid Tunku Muhammad Faris Petra ke perkampungan orang asli Pos Bala. Jadi perjalanan ni mengambil masa lebih kurang 5 jam. Berjalan daripada Gua Musang ke Kuala Betis, lebih kurang 20 kilo. Kemudian masuk ke Pos Bala, jalan off-road sebagaimana sedia maklum. Jadi dimaklumkan bahawa jalan tersebut agak lecah becak sikit. Jadi mudah-mudahan perjalanan kita dirahmati dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dilafaz, mohon dipermudahkan perjalanan masuk ke kawasan pedalaman Gua Musang. Destinasi tujuan adalah Pos Bala, berkedudukan 65 km sahaja dari bandar Gua Musang. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami pergi dan pulang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. terpaksa berkongsi kenderaan biar duduk berhimpit tetapi masing-masing tak berungut dan bersyukur dengan apa yang ada. Jaga-jaga dia ada program-program besar. Kita masuk ni untuk sambil-sambil kita ziarah dakwah mereka. Ada sekenekat juga. Sambil juga kita raih untuk supaya mereka ni lebih dekat dengan kita. Lebih rapat kita. Melalui sukan. Perjalanan lewat petang kami harungi dan sudah pasti lewat malam atau awal pagi kami sampai di Pos Bala. Seperti yang diceritakan oleh penggerak dari Majlis Agama Islam Kelantan sebelum ini, perjalanan masuk ke Pos Bala amat mencabar. Berkat kecekalan dan kesabaran mengharungi perjalanan lebih 7 jam, akhirnya kami tiba juga di Masjid Pos Bala. Jadi Alhamdulillah setelah melalui perjalanan yang begitu panjang dan begitu mencabar, Alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana semua tim kita pada kali ini selamat sampai dengan selamatnya tanpa sebarang kecederaan. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai, memakan masa hampir 7 jam setengah.
Kita jangka kalau ikut map 2 jam setengah, tapi perjalanan yang mencabar. Alhamdulillah, bayangkan tugas dan penggerak masyarakat dengan guru agama di pendalaman kampung Pos Bala ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Mantap. Sampai pun boleh tahan lah. Tak adalah banyak sangat, tapi okey lah. Masih enjoy lah. Apa-apa pun terbaik. Teamwork bagus. Alhamdulillah. Syukran. Dan usaha ini sebenarnya adalah usaha yang dilaksanakan oleh pihak JAKIM bersama dengan penggerak masyarakat awam asli, bersama juga dengan Majlis Agama Islam Negeri Kelantan. Dalam usaha kita nak memastikan agar syiar Islam ataupun seruan Islam itu dapat sampai juga kepada masyarakat orang asli walaupun duduk jauh di pedalaman. Jadi insya-Allah moga-moga usaha kita ini dapat kita pertingkatkan lagi dan dapat kita teruskan dari masa ke semasa. Pos Bala menyimpan 1001 cerita, kisah masyarakat, kisah alam semula jadi. Kisah penggerak bala tak cala ini akan diteruskan lagi dalam Pesada Jurnal episod seterusnya, Nur di Bala.